selamat menyertai webinar kita di XM. Ini adalah webinar khas untuk Ramadan untuk tahun 2018. Okey. Jadi sebelum kita bermula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan. Dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Baiklah, nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul saja, jangan panggil cikgu lah. Kita sama-sama, I always regard myself as a trader first. Itu dahulu, trader. Dan apa yang sesi-sesi kita ni adalah lebih kepada perkongsian pengalaman yang saya ada, bukan untuk mengajar. Sebaliknya untuk anda melihat apa yang saya buatlah dalam trading saya, bagaimana saya mengikuti proses dalam dagangan saya, dan thank God untuk dengan adanya program pendidikan di XM ni, saya nampak diri saya selama ni pun silibus yang ada ni dia agak berterabur. Jadi dengan adanya kita punya program ni, saya boleh menjadikan silibus ni lebih tertumpu. Dan saya kongsikan kepada anda lebih kepada pengalaman yang saya kumpulkan dalam berdagang mata wang ni selama 10 tahun lebih, 11 tahun tahun ni. Saya tu sedikit pengalaman yang saya ada dalam saham dan lain-lain security dalam dagangan. Jadi untuk webinar sebelah malam berbeza dengan webinar sebelah siang. Sebelah malam ni pada bulan puasa ni kita hanya melihat kepada pasaran. Jadi kita ada 1 jam untuk melihat kepada pasaran dan bersedia untuk trading pada esok. Esok adalah satu yang besar di mana kita ada pelbagai event. Jadi USD, Richmond Manufacturing Index, USD bergantung kepada USD as data not really important, tapi kepada Richmond tu dia keluarkan apa, kawasan Richmond tu tahu tak Alaina? Fikirkan, tengok, tu try Google Richmond tu apa yang ada, kenapa orang simpan indeks tu try apa yang penting kepada dia, kenapa ada indeks manufacturing kat Richmond tu Okey, lepas ni kita cerita dia keluar lagi bagus tadi Okey, petang tadi yang sesi untuk hari ni kita ada untuk pagi tadilah kita ada BOJ Core CPI di mana data yang keluar adalah lebih rendah daripada jangkaan, maknanya inflasi adalah lebih lemah daripada jangkaan, dan ini menyebabkan jangkaan pasaran kepada program polisi Bank of Japan akan diteruskan. Market menjangka dengan keadaan inflasi. Kuroda juga bercakap pada siang tadi, menyatakan, Kuroda ni governor kepada Bank of Japan menyatakan bahawa BOJ akan memaklumkan kepada pasaran sekiranya dia sudah mula untuk keluar daripada polisi sedia ada dan pada masa ni ia belum bersedia lagi. Program sedia ada, polisi sedia ada diteruskan selagi selagi inflasi itu tidak sampai target dia. Target dia adalah sekitar 2%. Jadi masih jauh nampaknya untuk Bank of Japan keluar daripada polisi sedia ada. Kuroda juga menyatakan bahawa Bank of Japan mempunyai pelbagai tools dengan pelbagai security yang boleh dia beli untuk memastikan kecairan ataupun likuiditi pasaran berada pada tahap yang tinggi. Ini penting sebabnya BOJ cuba mengekalkan likuiditi pasaran dalam keadaan yang tinggi. Dia macam ni lah. Dia nak bank semua ada cash, lebih kurang lah supaya bank-bank ni
menyediakan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah. Itu yang dia nak buat. Macam kita lah, kita banyak cash, orang nak pinjam daripada kita. Jadi kita nak bagi tu senang sikit. Kalau anda tak ada banyak cash, orang nak pinjam daripada anda akan berkira. Benda samalah kalau ambil bahasa mudah dia. Jadi apa yang dibuat oleh Bank of Japan adalah menyediakan liquidity, kredit dalam pasaran, antaranya dengan pembelian bond kerajaan, dengan pembelian REIT, pembelian ETF dan lain-lain lah untuk menyokong ekonomi supaya liquidity pasaran, keadaan kredit dalam pasaran berada pada keadaan yang tinggi. Dan apabila kredit ni tinggi dalam pasaran, kita akan ada kadar faedah yang rendah dan aktiviti ekonomi boleh berjalan dengan lebih rancak dan seterusnya. Orang berbelanja dan seterusnya, inflasi itu mula meningkat. Tapi setakat ini ia tidak berlaku. Jadi nampaknya Bank of Japan akan terus menjalankan program dia dan ini seterusnya akan menekan kepada nilai yen. Inilah dia. Tapi kena ingat, yen ni adalah satu mata wang yang special sikit. Dia tak macam mata wang lain. Ini disebabkan oleh balance of trade. Jepun ni dia banyak ekspor berbanding dengan import. Kalau kita lihat dia punya balance of trade, kalau anda tengok dekat Jepun, cuma recently yang dia ada turun sikit. Tapi balance of trade dia menunjukkan dia lagi banyak ekspor berbanding dengan import. Ini maknanya duit dia tak banyak keluar. Banyaknya duit dia, duit masuklah banyak, orang beli barang daripada dia dan itu menyebabkan mata wang dia kuat. Ni dia, kecuali awal tahun ni, lain-lain ni dia mempunyai balance of trade yang tinggi. Maknanya dia lebih banyak ekspor berbanding dengan import. Inilah yang kita nampak di mana kekuatan yen ni nak menguat dia kerja dia. Itulah sebabnya Bank of Japan menjalankan polisi ni supaya mata wang dia lemah, supaya mata wang dia murah, bukannya lemah tetapi murah. Itu yang cuba dicapai dan seterusnya idea di sebalik dia adalah apabila mata wang dia murah, inflasi itu akan meningkat. Itu yang dia cuba buat pada waktu ini. Okey, ni keluar dia pasal Richmond. Kalau anda baca pasal Richmond tu, anda akan faham apa dia. Kalau anda baca Richmond ni, ini adalah banyak berkenaan dengan pertanian. Kalau anda baca Richmond ni banyak kepada pertanian. Kalau anda trade contohnya soybean, anda trade, ni penting kalau anda trade benda-benda tu. Kita akan nampak pricing dekat soybean, dekat sorghum, US punya ekspor lah meningkat. Kalau anda bacalah dia. Dia dekat Columbia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia. Ni banyak kepada pertanian. Jadi ekspor US tu banyak bergantung kepada pertanian sebenarnya, ekspor dia. Tetapi ekonomi dia tidak bergantung kepada ekspor. Dia lain sikit daripada negara lain. Dia banyak kepada pengguna. Okey. Tu jawapan yang tu tadi Alaina. Okey. Central Bank print wang banyak. Jika wang tak cukup, apa berlaku pada market? Central Bank dia print duit, dia tak dapat print macam tu saja, Terence. Dia print duit, dia kena, bila duit ni kena faham bila Central Bank print duit, dia kena garanti kepada payment duit tu. Dia kena wujudkan satu garanti, satu letter, satu security. Jadi dia tak boleh print beli je bond dan jumlah bond yang dikeluarkan pun tak semestinya kepada gold, tak semestinya. Itu dahulu sistem sandaran emas. Sekarang ni sistem sandaran emas tu tak wujud dah. Bank cuma simpan gold tu. Idea di sebalik dia adalah dikatakan untuk menjamin kepada inflasi. Tapi saya tak tengok dia daripada situ, tapi itu idea di sebalik dia lah. Dia simpan gold. Central Bank ni simpan gold. Okey. Cerita dia
kerajaan pun tak boleh simply print bond. Kalau dia print bond tanpa bond tu hutang, dia kena tengok daripada sudut satu. Tujuan bond tu dikeluarkan kebanyakannya adalah untuk menampung defisit, kekurangan perbelanjaan, kekurangan perolehan untuk menampung perbelanjaan. Yang kedua adalah untuk menampung projek. Itu kedua sebab utama bond dikeluarkan oleh sesebuah kerajaan. Sama ada macam Malaysia ni sukuk apa semualah. Jadi itu tujuan dia print instrumen hutang ni. Dan dia ada limit, dia tak boleh tiba-tiba senang je keluar je, tak boleh. Jadi central bank pun ada limitation kepada printing duit ni. Sebab dia kalau orang nampak dia main simply keluar duit je, rating negara tu akan turun. Rating tu akan turun. Jadi dia tak ada ni. Sebenarnya jumlah currency itu tak pernah cukup, Terence. Dalam ekonomi ni, dia banyaknya duit tu wujud dalam bentuk nombor dalam akaun. Macam kita, kalau saya tanya, how much is your value now? Berapa duit yang anda ada? Anda akan kira termasuk duit anda dalam bank. Anda akan kira simpanan anda tak kira yang dalam wallet saja kan. Anda akan kira duit lain lah kalau anda simpan duit dalam beg dan peti besi, itu lain cerita lah tapi anda akan kira duit yang termasuk duit yang anda simpan dekat bank kan. Jadi cerita dia yang duit dekat bank tu bukan dalam bentuk duit. Kebanyakannya bank pun tak simpan duit ni. Dia hantar sama ada dia simpan dalam peti besi dia ataupun sebahagian besarnya dihantar ke bank negara. Kalau nak tahu, kalau nak tengah-tengah malam tu ada gerudi, pergi gerudi, bank tak guna. Tak ada duit pun, tak banyak simpan. Besok pagi baru bank negara hantar. Ada siapa-siapa yang kerja bank ni, dia ni akan tahu. Kebanyakannya dia tak simpan dekat bank. Okey, tu cerita dia. Jadi dia tak simply nak print duit. Not like that. Okey, jadi kita balik kepada cerita Japan tadi. Malam ni adalah satu yang penting kepada pergerakan yen. Pada pukul 12.30 malam nanti, kita ada Presiden Trump yang akan berjumpa dengan Presiden Republic of Korea. Dan akan ada kenyataan mengenai apakah undingan bersama dengan North Korea yang dijadualkan pada Jun, pada pertengahan Jun nanti akan jadi atau tak jadi, dan apa juga yang kenyataan yang akan keluar. Jadi ini adalah something yang penting kepada pergerakan yen, khususnya pada besok pagi apabila Tokyo Open. Jadi jaga-jaga sikit kalau anda ada mempunyai position yen tu. Saya lebih melihat kepada kelemahan yen untuk semasa. Kalau kita lihat dekat pasaran saham semasa adalah positif. Pasaran saham adalah sedikit positif selepas tertekan. Pada hari ini kena ingat, hari ini adalah Buddha's birthday. Jadi banyak center-center dekat Asia ni tutup. Korea, kalau tak silap Korea tutup hari ini. Apa Hong Kong pun tutup kalau tak silap saya lah. Jadi pasaran daripada sudut liquidity-nya agak rendah pada hari ini dekat sesi Asia tadi. Dan certain negara pun dalam Europe masih lagi cuti, with Sunday punya cuti, sampai hari ini masih ada yang cuti. Jadi besok yang kiranya full untuk minggu ni punya dagangan, besok dikira sebagai full trading day, tak ada yang cuti. Besok yang kita akan lihat real move dalam market. Hari ini masih ada yang cuti, Asia masih ada yang cuti, dekat Europe ada yang cuti. Kita ada yang agak lemau lah sebenarnya hari ini dari sudut volume. Sebab itulah pada waktu Europe tadi ada satu kenyataan menyatakan bahawa Europe akan berbincang dengan lain-lain negara lah dari sudut hubungan dagang, dan kita nampak kenaikan euro
Tetapi selepas tu ada pengumuman mengenai pelantikan seorang ni yang untuk sebagai Menteri Ekonomi Itali, dan kita lihat euro lemah balik. No real move pada waktu ni. Kita nampak pergerakan naik turun. Tak ada sustain, nothing yang move, nothing yang change market structure daripada open. Nothing yang move ni euro USD. Kita nampak dekat ni mostly hari ni adalah sideway. Kalau kita lihat dekat sini lagi jelas rasanya. USD mostly adalah no real move satu hala. JPY mostly semuanya kecuali nothing. No real satu hala. Semuanya didagangkan ni. New Zealand dollar lemah. Chef adalah agak kuat, tapi no real satu hala move, kecuali NZD Chef. Kalau anda nak tengok, anda boleh tengok NZD Chef. Dia punya spread tu boleh tahan lah. NZD Chef lah yang paling banyak movement. NZD Chef ni yang paling banyak movement lah. Tapi not really anything yang move market. Sentiment pun positif, not really that one. Orang semua duk tunggu apa cerita Trump dengan Korea pada malam ni. Kita ada rundingan US dengan China yang nampaknya China bukan mengalah tetapi membuka lagi pasaran dia. China mengumumkan tarif untuk import auto ataupun kereta lah, akan diturunkan. Itu akan membantu syarikat-syarikat seperti Tesla, US. Tesla, kalau dekat Europe kita ada BMW, dan ini dilihat akan mengurangkan tension untuk hubungan dagang di antara China dan juga US. Ini satu lagi yang membantu kepada sentimen pasaran, dan itulah sebabnya saya melihat sekiranya tidak ada apa-apa kejutan daripada Presiden Trump dan juga Korea pada malam ni, saya masih melihat JPY ini akan menurun. Itu saya masih melihat kepada JPY yang melemah. Kalau kita lihat dekat pasaran dekat bond yield pun, US punya bond yield sedikit meningkat sedikit, tapi agak sideways juga, agak tinggi sikit daripada buka dia lah, buka kat sini pagi tadi, dan tinggi sikit lah. Itu dia tak ada, yang saya nampak sentimen pasaran masih positif. Okey, lepas ni kita cerita pasal Iran. Okey, jadi itulah cerita dia untuk Jepun. Untuk yen, saya masih melihat sentimen pasaran yang positif. Okey, selain daripada cerita China, cerita Korea, satu lagi isu besar yang sedang menjadi perhatian pasaran pada waktu ini adalah mengenai Iran deal. US telah menarik diri daripada Iran deal. Kita ada Europe, kita ada UK dan lain-lain negara yang menyokong kepada Iran deal. Iran deal ni basically Iran menjual minyak dia lah dan keluaran dia kepada luar daripada Iran. Itu Iran deal lah. Bukan ke bagus? Yes. Cerita dia, Iran menyatakan dia memerlukan nuklear ni, tenaga nuklear ni untuk menjana elektrik. Jadi itu dipersetujui pada tahun 2016 di mana Iran dibenarkan mengeksport minyak dia. Cerita dia tidak memberi akses kepada IAEA inspector. Ni satu badan yang bertanggungjawab untuk melihat kepada nuklear ni. Dan untuk nak cek dia punya facility ni, dan dikatakan terdapat satu intelligence report yang dikeluarkan, yang dinyatakan oleh Israel, oleh Perdana Menteri dia Benjamin Netanyahu pada 2-3 minggu lepas kalau tak silap saya, menyatakan Iran dah hampir nak membuat senjata nuklear. Itulah sebabnya US mengkaji balik hubungan dagang dia dengan Iran dan keluar daripada Iran deal ni. Dan
semalam kita ada Secretary of State Pompeo, US punya Secretary of State, Menteri Dalam Negeri dia lah, menyatakan bahawa US akan mengenakan sekatan yang lebih banyak lagi kepada Iran, sekiranya Iran tidak dengan penaikan diri US ini. Dan kita ada Angela Merkel, kita ada Macron, kita ada Rusia, kita ada China yang nampaknya berpihak kepada Iran ni. Jadi something yang agak complicated, dan disebabkan cerita ni kita ada harga minyak yang menaik. Kalau anda lihat harga minyak yang sedikit yang inflated pada waktu ini disebabkan oleh cerita ni. Semalam Pompeo punya ni yang kita nampak sekarang ni. Jadi kita ada breakout daripada 7 sebenarnya sini. Okey, 7228 satu level ni 7228. Kalau anda ada trade WTI tu tandakan 7228 jadi kita ada harga minyak yang bertahan pada level ini. Besok pagi kita akan ada API report. Kita akan ada pada malam esok EIA, satu lagi mengenai supply minyak dekat US tu yang juga mempengaruhi pergerakan harga crude. Jadi harga minyak pada waktu ni adalah inflated, dan kita nampak pergerakan Kanada dolar tu adalah lebih positif. Data sebentar tadi juga wholesale sales Kanada tu menunjukkan bacaan yang lebih tinggi. Ini adalah untuk jualan borong lah, wholesale jualan borong. Ni dia, kalau bacalah apa yang maksud dia. Ni peruncit membeli daripada borong. Kalau peruncit perlu nak beli lagi banyak, maknanya pembeli lagi banyak beli. Peruncit pengguna lagi banyak beli daripada dia. Ini adalah satu indikator awal lah kepada consumer spending. Kalau orang beli banyak, peruncit tu kena standby barang yang lagi banyak. Jadi wholesale sales dekat Kanada tu meningkat. Jadi ini something yang positif juga kepada Kanada. Tetapi ingat, Kanada masih ada cerita pasal NAFTA, rundingan masih sedang berlangsung. Dikatakan pada minggu depan adalah tarikh muktamad dia untuk ketiga-tiga negara US, Mexico dan juga Kanada mencapai kata putus mengenai NAFTA ni. Jadi kita lihat perkembangan ni. Pada minggu depan kita ada Bank of Canada akan bermesyuarat. Market dah price out kemungkinan untuk dia menaikkan kadar faedah. Tetapi kalau kita lihat the numbers, fundamentally Kanada ni adalah kukuh. Harga minyak pun inflated. Dia melihat pada sekitar WTI pada $70. Pada waktu ni minyak tu 70 lebih dolar, 72. Ini boleh membantu kepada GDP dia dan pertumbuhan ekonomi dia. Jadi ini adalah lagi something yang positif kepada Kanada dolar. Saya punya outlook untuk Kanada dolar pada semasa masih lagi positif, tapi saya akan tunggu dulu cerita NAFTA tu. Kita akan ada Kanada dolar yang turun naik, tak ada jelas pergerakan dia, terutamanya against USD. Tak ada catalyst lah, belum ada satu catalyst yang jelas disebabkan oleh cerita NAFTA tu. Okey. Itu untuk Kanada dolar. Okey. Apa lain? Kita dah cover Kanada dolar, kita dah cover USD dan JPY. Okey. Itu tiga yang utama untuk masa ni lah, untuk masa US ni. Okey, kemudiannya kita lihat kepada GBP. Petang tadi kita ada Governor Carney, kita ada Saunders, kita ada siapa juga, kita ada siapa juga, ramai daripada orang meriah yang menghadap dia punya select committee dekat parlimen dia. Dan Carney menyatakan bahawa basically tak ada apa, something yang agak textbook. Carney sekali lagi, ni yang kita ikut, ni yang kita ikut cerita household yang kita discuss semalam. Kalau anda tengok apa yang Carney sebut,
Okey, ni yang ya dia merujuk kepada benda ni. Tengok. Dia kita ikut apa yang ni, dia merujuk kepada report ni. Dia katakan ada satu ayat daripada dia menyatakan bahawa household tu betul dalam menjangka mengenai kenaikan kadar faedah, dan household dekat UK menjangkakan kadar faedah tidak naik. Dan sekali lagi untuk bulan 8 pun diorang menjangkakan tidak naik. Ni kat ujung ni. Bulan 8 pun dijangka tidak naik. Cuma 26.8% saja menjangka bahawa kadar faedah akan naik pada bulan 8, manakala lebih 50% menjangkakan kadar faedah akan naik pada bulan 11. Jadi kalau tanya saya, GDP adalah masih lemah selagi tidak ada data, terutamanya data-data seperti CPI. Besok kita akan ada data CPI, esok kita akan ada data CPI dia pada pukul 4.30, di mana market menjangkakan CPI dia akan kekal pada 2.5%. Ini adalah inflasi. Selain daripada tu, pada minggu 1 lagi 30 hari bulan, pada berapa hari bulan, pada hujung minggu ni kalau tidak silap saya, kita ada retail sales dekat UK dijangka meningkat. Ini juga, ni kalau anda baca yang ni, semuanya ada dalam ni, retail sales juga dijangka meningkat. Tengok, orang punya confident kepada perbelanjaan dia, expectation for finances in the next 12 months, orang confident kepada duit dia, orang akan belanja. Tak, kalau saya jadi awak, Natalie, kalau mula-mula ni anda baca semua. Kalau mula-mula ni baca semua. Bukan hanya kepada dia macam ni. Yang badan yang paling berkuasa kepada mata wang adalah Central Bank. Jadi kita nak jangka apa polisi Central Bank tu. Jadi untuk nak jangka polisi Central Bank ni membuat decision berdasarkan data, berdasarkan CPI, berdasarkan GDP, berdasarkan employment. 3 data asas yang menjadi perhatian dia. Jadi kita gunakan market punya report ni, PMI punya report ni untuk menjangka data yang 3 ni. Barulah kita membuat analisa fundamental. Kalau anda melihat data yang 3 ni, benda dah jadi, anda akan trade benda yang dah jalan, 100 lebih pip, 200 lebih pip. Katalah CPI dia besok menurun. Kalau anda baca kat sini, anda baca PMI construction, anda baca ini something yang saya tulis. Ini yang saya buat dalam analisa saya. Malam ni kita ada FOMC minute. Saya tak trade minute-minute ni. Saya tak trade. Kalau nak tahu, dia keluar pukul 2. Baik saya tidur. Kalau dia FOMC punya mesyuarat, then saya trade. FOMC minute malam ni orang nak tengok sejauh mana FOMC menilai kepada adakah dia melihat kenaikan inflasi tu okey, tak apa, dia boleh terima ataupun tak. Itu saja. Saya tak trade FOMC minute. Saya trade FOMC tapi saya tak trade FOMC minute. Malam ni adalah FOMC minute, bukannya FOMC meeting. Saya tak trade minute dia. Okey. Yang saya interested adalah yang ini, CPI pada petang besok. Jadi untuk nak tengok inflasi ni, nombor 1 apa yang kita tengok? Harga minyak. Betul? Harga minyak naik, barang naik. Jadi kalau kita lihat harga minyak dekat UK ni adalah naik, tinggi. Okey, ada kemungkinan inflasi naik. Itu nombor 1. Okey. Tetapi berdasarkan PMI, berdasarkan market economics, kajian jalankan kepada player dalam ekonomi. Itulah sebabnya kita lihat market ekonomi. Diorang ni membuat kajian kepada player dalam ekonomi, kepada syarikat, kepada managers, purchasing managers, kepada pengguna. Jadi kita direct kepada source.
data tu kemudian kita tanya kepada dia orang ni, apa pendapat dia orang mengenai inflasi. Okey. Jadi according to manufacturing PMI menunjukkan bahawa rate of output charge, harga barangan dia menurun. Ini adalah penurunan untuk 3 bulan berturut-turut dan adalah yang paling rendah sejak Ogos 2017. Itu kalau anda baca manufacturing PMI tu. Lepas tu services PMI dia menunjukkan kenaikan average price tu adalah yang paling rendah sejak Julai 2017. Satu lagi menunjukkan inflasi dia menurun. Construction input cost menunjukkan harga tidak bertukar sejak penurunan paling rendah 20 bulan Mac lepas. Jadi saya punya trade idea untuk yang ni. Saya mencari peluang untuk nak short GBP AUD bergantung kepada esok. Saya nak cari peluang untuk short GBP AUD sebabnya AUD kukuh, CAD sebabnya CAD kukuh. Kalau unless tidak ada apa-apa cerita, ini 4.30 besok, antara sekarang dengan 4.30 besok, mungkin ada something yang bertukar. Sekiranya CPI report tu adalah lebih rendah, dan saya cuma cari 30 pip je. Saya cuma cari 30 pip. Saya nak nampak arah pergerakan yang jelas. Satu arah. Itu yang saya trade. Saya trade short term saja. Untuk news. Untuk news. Kalau trade out. Kalau dia keluar lebih tinggi, saya akan reassess balik. Saya tak terus trade dia sebab itu akan mengejutkan pasaran. Kita akan ada masa untuk kita nak long GBP tu. Diikuti oleh data retail. Saya nak, kalau dia mengejutkan pasaran, itu lagi best. Kita akan ada pergerakan yang lebih besar. Sebabnya, tengok, kita ada CPI, kalau ini lebih tinggi daripada jangkaan, dan kita ada data retail sales yang dijangka lebih tinggi. Okay. Jadi, kita akan nampak perubahan dalam ekonomi UK tu. Ekonomi UK dikatakan slow down. Kani pun sebut petang tadi, kalau anda ikut dia punya ni tadi, dia dikatakan slow down disebabkan oleh faktor salji, ribut salji dan keadaan berais yang kena dekat Britain pada waktu Easter, pada minggu Easter, menyebabkan ekonomi itu slow down. Itu yang dikatakan petang tadilah. Jadi sekiranya kita ada angka yang tinggi, maksudnya yang berlaku pada bulan hujung bulan 2 tu adalah yang berlaku sementara. Efek dia kepada ekonomi sementara. Dan pada waktu itulah kita mungkin akan nampak GDP tu mengukuh. Okay? Jadi kita lihat data ni besok. Sekiranya CPI tu, CPI itu lemah, saya akan short GBP CAD ataupun GBP AUD untuk 30 pip je. Lepas tu saya tak pegang. Dia nak pergi 100 pip ke 200 pip lepas tu, itu kerja dia. Saya ambil 30 pip je, cukup. Itu proses saya lah. Kalau anda nak gunakan trailing stop, apa juga anda gunakan. Saya ambil macam tu je, Sam. Itu news flow trading. Itu cara saya untuk news flow trading. Saya tak, itu proses yang saya ikut. Itu disiplin yang saya ikut. Ini untuk account untuk trade news. Saya transfer jumlah cukup untuk trade news. Dan kalau dia rugi banyak tu je. Saya buat macam tu je. Saya tak ada nak aim 60 pip, 70 pip. Tak. 30 pip saya keluar, dah habis. Habis untuk trade berkenaan. Dan saya akan reassess long term position saya kalau ada GBP punya position. Itu saja. Itu cara saya untuk trade news flow. Saya tak news flow pegang 200, 600 pip, tak. Itu adalah untuk yang longer term trade. Saya khususkan account saya. Saya disiplin saya daripada sudut proses mungkin lain. Dan sekiranya itu dalam proses anda, gunakan, tidak salah. Tapi itu proses saya. Saya cuma cari 30 pip apabila saya trade news. 30 pip tutup habis. Tak ada cerita nak hold sampai besok. Tak. Kecuali
Kalau besok, tiba-tiba besok dia bagus, okey, instead of trading news, saya akan trade untuk long term pula, okey. Saya akan tengok, kita akan nampak perubahan daripada sudut ekonomi. Market akan melihat, ekonomi dah okey. Kita akan confirm balik dengan tengok retail. Retail pun dijangka akan meningkat. Jadi saya akan hold satu position, CPI ni, satu trading proses lain, satu sistem lain, dan barulah saya reassess balik. Dia akan ada kenaikan dan dia akan ada turun balik, test. Trade into news. Okey. Trade into news, trading news adalah trade selepas news. Trade into news kita trade sebelum. Saya trade sebelum news, maksudnya saya akan masuk dalam seminggu sebelum. Trade into news. Kita cari something. Yang saya, contohnya, kita pada esok hari, esok malam, kita ada flash manufacturing PMI ni. Okey? Ni adalah untuk US. Di sini, kita akan nampak pecahan-pecahan dia untuk nak cari peluang, nak entry USD ke arah NFP minggu depan. Nampak? Itu ni. Saya akan cari, gunakan apa maklumat kat sini untuk nak cari peluang. Bukannya trade ini terus masuk, bukan. Jadi saya akan cari, dia akan bagi tahu, flash services ni terutamanya, dia akan bagi tahu keadaan employment sector dekat US. Dan saya akan mencari peluang apabila set up berlaku. Untuk ikut apa yang dinyatakan dalam sini. Sebabnya market juga akan menunggu ini untuk mengeluarkan jangkaan dia orang kepada kepada NFP. NFP kat sini. Mana NFP? Ini sini belum ada lagi, nampak? Saya plan trade saya seminggu, 2 minggu awal. Bukannya pada minggu ni baru saya nak trade into the news. Tak. Saya tunggu data PMI pada esok, pada malam esok, dan saya tunggu peluang. Kita tunggu technical setup untuk nak ikut arah. Dan saya akan gabungkan USD kalau PMI ni menunjukkan bacaan yang lebih kuat untuk employment. Saya akan cari untuk long USD dan kaitkan dia dengan mata wang yang lebih lemah, contohnya JPY antaranya. Euro kalau tak ada apa-apa, cerita Euro. Itu dia. Faham kalau trade news, kita trade selepas news. Kita news flow keluar data, kita trade. Itu untuk shorter term. Yang ini untuk longer term. Dan saya akan manage trade saya ke arah sekiranya terdapat USD yang tiba-tiba melemah. Saya akan cari untuk nak manage ke arah news. Itu maksudnya kita form kita punya trading opinion, trading view, compelling market model. Itu maksudnya satu model pasaran yang kita fahami berdasarkan research yang dijalankan kepada market players. Faham Boleh Okey. Itulah guna PMI ni semua. Kita menggunakan kajian yang dijalankan ke atas market. Bukannya kita dan kita trade ke arah sekiranya NFP ni bagus, ada kemungkinan bahasa yang digunakan oleh FOMC pada mesyuarat bulan 6 pun adalah lebih positif. Jadi kita tengok soft data nak trade ke arah hard data ke arah polisi. Tapi kita masuk daripada soft data, bukannya daripada hard data. Bila kita masuk daripada hard data, kita dah terlambat. Price tu dah pergi. Kalau anda trade FOMC sendiri, dia high ke tak high rate, itu dah trade news. Itu lain. Itu dah belakang. Jadi kita form awal. Kita gunakan PMI, kita gunakan keadaan market. Bukan kita yang buat kajian. Sebaliknya badan seperti market, IHS market yang buat kajian. Kita gunakan dia untuk nak form opinion, form compelling market model kita kepada cerita data dalam market. Sekiranya dan berdasarkan data sekarang, kita tahu CPI UK ni dijangka lemah.
Okey, itu jangkaan. Okey, jadi saya akan cari news flow trading. Sekiranya dia mengejutkan pasaran, saya akan masuk market pada awal. Nampak? Kita tengok GBP punya pair. GBP punya pair banyaknya dah ke bawah. Kalau anda tengok GBP pair. Okey, kalau anda tengok GBP punya pair, banyaknya pressure. Kecuali against apa ni? Okey. Anda tengok dekat daily chart. Kita nampak GBP pair ni semua GBP depan. Okay, kita buka daily chart. Banyaknya dah ke bawah. Apa-apa pair lah. GBP CAD ke apa ke. Ni GBP USD. Ini GBP dengan Euro yang sedikit Euro pun lemah. Kita ada GBP CAD yang menunjukkan kelemahan pada waktu ni. Kita ada GBP AUD, semua dah sampai satu support level. Jadi kita tunggu dulu. Sekiranya data CPI besok kuat, kita ada masa. Don't worry. Don't worry. Jangan takut. Kita mungkin akan ada satu bullish engulfing. Kita masuk bullish engulfing. Trade ke arah retail. Itu cara dia. Tak payah menggeletar. Tak payah. Saya gunakan daily chart. Ada masa 1 hari. Tak ada takut. 1 hari. Ni GBP AUD, kita tengok GBP NZD. Ni benda dia. GBP NZD agak sideways. Kita ada GBP JPY yang dalam pergerakan yang sideways. Kita ada GBP SHIFT yang mula menunjukkan satu trend. Jadi saya tak. Sebab tu kalau anda nak swing, anda gunakan time frame rendah, tak kena. Saya tak cari ngam-ngam pucuk akar, bukan kerja kita. Kita ni retail trader, kita ikut trend, itu saja. Jadi saya tunggu CPI menunjukkan bacaan yang lebih bagus, dan barulah saya trade dia. Kalau CPI tadi menunjukkan bacaan yang lebih lemah, jadi saya trade untuk news flow. Kalau dia keluar seperti jangkaan, tak ada apa. Nak buat apa? Nothing. Tak ada apa cerita. Dan saya akan tengok balik data-data lain. Dan GBP akan meneruskan pergerakan yang seperti sedia ada. Itu saja. Nampak cara dia? Jadi kita ada sebab di sebalik pergerakan kita. Bukannya kita suka-suka form short sendiri, kita tengok data, macam ni kuat, macam ni lemah. Tak. Kita berpandukan kajian yang dijalankan oleh market ni antaranya, IHS market ni, dan kita tengok apa yang diumumkan, kita form opinion kita. Saya bukan tengok ini, saya tengok kepada yang sebelum ni. Okey, saya tengok ni kalau anda nak tahu. Ni. GBP. Okey, yang sektor yang paling penting dia adalah services ya. Jadi saya form opinion saya berdasarkan ini. Okey, saya baca dia satu-satu. Bukannya tak banyak pun nak baca sebenarnya. Ini je pun. Kalau anda ni baca yang ni, business inflationary pressures moderate, itu dah dapat dah. Tekanan inflation menurun. Okey, dah cukup itu je dah baca, dah habis. Itu je. Lepas tu sektor yang paling banyak menyumbang kepada ekonomi ni services. Nombor 2 manufacturing. Kalau anda baca ini je. Kalau nak buat dia punya homework, inflationary pressures is menurun. Okey, 2 dah lemah. Okey. 3. Construction. Okay, kalau anda baca construction dia menyatakan apa? New orders increase slightly. Tak ada cerita pasal ni, tetapi nampaknya harga rumah adalah tak stagnan, tak ada tukar, tak ada naik, tak ada turun. Construction. Tapi construction tak menyumbang banyak kepada ekonomi dia, berapa peratus dia.
Jadi kita tahu beras dan household punya ni, household ni kita gunakan untuk nak tengok retail orang, perbelanjaan runcit, dan dia orang ni confident kepada finance dia orang. Kita nampak ni dia orang menyangkakan retail sales untuk ni meningkat. Nampak cara dia? Mana retail sales dia? Retail sales dia dijangka meningkat. Sini. Okey, jadi ke arah data ni, saya retail sales ni saya akan cari GDP mungkin kuat sekiranya CPI ni positif. Sekiranya CPI ni macam tu je, esok tak ada apa, kita mungkin ada pergerakan GDP yang turun naik bergantung dan hanya selepas retail sales ni yang baru kita ada arah. Sekiranya CPI ni lemah, retail sales ni mungkin akan limit pergerakan down dia. Dia akan ada, market akan lemah dulu, GBP sampai satu support dan kemudian tunggu kepada retail sales. Itulah dia. Ingat pada hari ni, pada malam ni, kita ada rundingan di pihak Eurozone mengenai Brexit. Jadi pada tengah malam nanti expect ada pengumuman daripada Brussels mengenai Brexit. Kita ada macam-macam lah cerita Brexit daripada dulu. Okey, lama dah tak meeting, Eurozone meeting hari ni, dan sejak daripada meeting lepas sampai sekarang kita ada gejolak, kita ada macam-macam yang jadi dekat UK punya politik. Parlimen UK menolak usul daripada Theresa May, dan nampaknya Theresa May terpaksa membentuk kabinet baru. Dia macam Malaysia lah juga, ahli kabinet tak setuju, dia tukar orang. Lebih kurang lah. Itu yang tengah jadi dekat UK sekarang ni, cerita Brexit ni. Fahamlah sebab apa Theresa May buat macam tu, sebab dia nak perlukan eksekutif ataupun mereka yang menyumbang, yang boleh membantu dia menangani cerita Brexit. Itulah dia. Okey, jadi itulah cara kita membuat analisa kita. Boleh faham? Okey, itu untuk GBP. Kita ada euro. Kita ada euro yang pergerakan dia turun naik tapi masa ni turun. Okey, saya punya view untuk euro ni adalah lebih lemah. Sebentar tadi diumumkan cerita Italy ni dah mula menjadi perhatian market. Sebabnya Naskin baru je cerita tadi. Sebabnya ni tadi, Savano. Okey, Savano, seorang ahli parlimen dalam Italy tu yang dilihat sebagai anti-euro, Eurosceptics, bukan anti-euro, tetapi dia punya dasar tu tak sama dengan apa yang cuba dibawa oleh European Union. Dan dia, kalau dia betul dilantik, akan menjadi menteri ekonomi Italy, kita ada something yang interesting. Dan semua ni data dia tak bagus. Data GDP dia stagnan, menurun sikit. Inflasi dia dalam penurunan, berada pada 1.2%. Faktor cuaca juga yang pada sama dengan UK. Jadi semua ni adalah faktor negatif kepada Eurozone. Kita ada dasar protectionism US yang boleh mempengaruhi kepada European Union. Ni ekonomi Europe. Jadi kita ada banyak benda yang negatif. Kita tadi, sebentar tadi baru je ada pengumuman daripada Barnier ni tadi. Kan guarantee Brexit deal by Oktober, nampaknya berterusan. Ini masih lagi something yang negatif. Kenapa dia negatif? Kalau tak ada ketetapan mengenai Brexit tu, kalau anda sebagai pelabur dekat UK, sekejap macam ni, sekejap macam ni, anda pun hilang keyakinan kepada ekonomi tu. Saya nak letak duit, saya nak melabur, tapi tak ada garanti. Macam mana saya ni, macam mana awak nak handle? Ni benda dia. Tak stable. Jadi bila benda tak stable, pelabur keluar. Inilah benda dia. Sebentar tadi dia baru ada keluar kenyataan. Ni tadi.
Okay, Barnier. Nashkin baru sebut still minimum tariff on China remain in place. Ni interesting. Tapi tak ada perubahan. Semua cuma dia clarify lah, tak ada apa. Okay. Kalau dia benda baru, barulah. Jadi inilah yang kita nampak. Untuk kenyataan Nashkin tadi menyebabkan sedikit kelemahan dekat USD, terutamanya against Chef ni. Tapi not really something yang banyak, sebabnya dia benda clarify, bukan benda baru. Jadi setakat ni nothing change. Saya punya yang kalau anda lihat dalam report yang saya tulis, yang saya dah post dalam grup tadi, nothing much change. USD saya kekal untuk long, Euro, GBP, JPY saya kekal untuk short. Kedada dolar saya masih stand aside. Cerita NAFTA tu tak jelas, jadi saya tak akan pegang dia. AUD, NZD depend kepada malam ni. Tengah malam ni kita akan ada Presiden Trump dan juga Korea tu berjumpa. Jadi itu boleh mempengaruhi sentimen pasaran. Sentimen pasaran yang negatif itu akan menekan kepada AUD dengan NZD. Dan Chef saya masih stand aside. Nampaknya Chef ni adalah mata wang yang kukuh pada hari ini. Tapi di sebalik pasaran yang agak positif, saya tak akan masuk long Chef. Saya cuma ikut proses. Itu disiplin saya dalam trading lah. Itu je yang saya buat. Tak kisahlah dia move macam mana pun, dia move sekali ni, proses yang saya ada saya gunakan bila-bila. Takkanlah sebab saya nak ikut sekali tu dia betul sekali dia betul. 20 kali lagi belum tentu dia betul. Saya cuma ikut proses yang jelas kepada saya. Itu yang saya ikut. Dia ingat tak ada trader hebat. Yang ada adalah trader yang ikut proses saja. Itu je. Janganlah missing out. Biarlah. Esok market masih ada. Lusa market masih ada. Sentiasa ada peluang. Jangan sebab kita kejar satu position dan kita terus rugi. Itulah masalahnya. Sistem tu kekal pada kita. Tak apalah, ada trader hebat, tak apa. Cerita dia adalah kepada mengikut sistem. Itu saja. Itu yang kena letak dalam otak kita. Kita kejar, okey kita betul sekali, kita buat 800 pip. Tapi cerita dia, cerita dia, proses tu kekal kepada kita. Kita terlepas sekali, tak apa. Okay? Tapi kita kekal dengan proses kita, ikut disiplin kita, okey, loss, win. Kita ikut proses, itu yang kita mengawal emosi. Sebenarnya trading ni bukan kepada ni, semua ni dia kepada emosi. Bukannya tahu trade, boleh hebat, boleh buat ratus-ratus ribu pip. Dia kepada bila kita salah tu. Nak kena stop loss, tak sanggup kena stop loss, tak ada stop loss, tu lagi. Fikir-fikirkanlah apa yang kekal kepada kita adalah proses kita. Okey, Baim? Faham Baim? Ronald? Sam? Itulah Jebon. Jebon jenab kita ni. Inilah dia. Dalam trading, dia bukannya cerita nak kejar ribu-ribu, ratus-ratus pip tu. Cerita dia adalah kepada disiplin kita untuk mengikut proses, dan untuk mengikut kita punya sistem dagangan. Benda ni lah yang payah nak buat. Kita tengok alamak orang dah buat 500. Tak apa. Itu dia punya ni. Kita tak ambil risiko. Tengok daripada seluruh. Inilah yang kita buat dalam, itulah yang saya buat dalam trading saya. Saya cuma ikut disiplin, ikut je. Orang dah buat, tak apa. Itu cerita orang. Tak apa. That's fine. Bagus untuk dia. Few ratus, mungkin proses dia kena. Ada orang dah untung few ratus pip. Mungkin proses dia ngam untuk keadaan market semasa. Bukan kata salah. Proses dia kena dengan market semasa. Okeylah. Saya tak percaya kepada martingale.
Saya tak ajar dan saya tak percaya. Sebabnya saya sendiri pernah kena dengan martingale. Saya tahulah. Martingale tu double up lah. Kita position tu lari, kita sell, dia naik. Mula-mula kita sell satu lot. Dia naik, kita masuk 2 lot. Naik, kita masuk 4. Naik, kita masuk 8. Kalau dia tu ikut arah kita, untung lah. Kalau dia lari arah kita, habis. Itu je. Saya dan semua sistem saya katakan bagus. Yang saya tak percaya cuma martingale. Sebab saya sendiri pernah kena, saya tahu. Itu je. Banyak. Jadi Sam, I'm in the industry 11 years. Tell me what I haven't do. Saya tak percaya dengan martingale, Ronald. Nasihat saya, jangan. Itu je saya dapat cakap. I'm in the industry 11 years. So, cakaplah apa. Saya cakap berdasarkan pengalaman saya. Kalau saya tak pernah buat dia, saya kata tak tahu, saya kata tak tahu. Tapi kalau saya dah pernah buat dia, dan bukan satu sistem, a few sistem. I'm talking from my experience. It's not about sombong ke, angkuh, bukan. Sebab saya pernah buat. Itu saya tahu. Okay? Okay, EA semua pernah buat. Jadi I'm telling you from my experience. I know apa juga yang martingale ni saya dah buat dan tahu. Dan macam-macam lah kita punya cara nak jaga dia, macam-macam. Tapi anda try matematik dia, duduk dengan mathematician, duduk tunjuk kepada dia sistem anda, bagaimana cantik pun anda buat, at the end dia tak jadi. Duduklah dengan orang yang buat matematik, run the system, you will know what I mean. Kalau market tengah ranging, cantik sekali dia bagi, habis. Okay, jadi my outlook daripada petang tadi yang saya post kat group, dekat sini ada yang tak pasti apa yang saya letak ni. Kalau putih ni, kita letaklah alang-alang kita buat ni. Kita letak shape. Okay. Jadi kita letak satu shape, putih. Putih ni adalah outline dia hitam. Okay, ini adalah putih ni apa? Active position. Aktif. Active position. Okey. Lepas tu kita okey, yang ni kita fill dia dengan color kelabu. Okey. Fill dia dengan warna kelabu. Okey, indecision. Indecision. Okay. Tak cukup pula. Okay. Jadi kita letak macam ni lah. Ini active position. Ini adalah inactive. Okey, inactive. Active. Nanti kita ada bahasa yang lain cantik. Triangle up, pasang triangle up and down dalam tu. Okey, nanti saya fikirkan macam mana nak letak dia. Active position. Okey, maksudnya yang kat sini saya tak buy dia, saya sell dia. So boleh suggest kita angkah blue, red or grey. Two column. Okey, nanti saya fikirkan macam mana nak letak dia. Okey, sementara ni letak macam ni dulu. Takut ada yang tak faham. Ni rasa je simple. Putih ni kita buy dia. Tempat putih ni. Yang hitam ni kita tak buy dia, kita sell dia kat sini.
Okey. Dan yang kelabu ni adalah tak ada apa-apa decision. Dah letak bull bear, ada yang tak faham bull lagi. Okey, saya cuba letak, saya tengok ni letak color, ada yang color merah ni buy ke? Ada. Saya letak tick. Yalah, kita ramai ada masing-masing ada pemahaman jadi saya letak ni dululah. Hopefully ini untuk sementara. Kalau ada cadangan lain nanti kita letakkan lain. Jadi position saya untuk ni masih tak ada tukar. Okey, kat kolom tu letak tick lagi. Saya letak ni untuk senang, mudah je rasanya. Putih ni kita carilah peluang buy dia. Kita cari peluang buy USD, AUD, NZD. Yang kelabu ni tak masuk. Yang hitam ni kita tak masuk lah. Kita sell EU, GBP, JPY. Rasanya jelas kot. Okey, tak apalah. Kita ramai kita ramai, jadi macam-macam lah. Ada yang ada tanya saya kan, dulu kan pernah yang ni color merah kan, kita letak merah ni buy, aduh. Jadi sekali saya guna hitam, putih dan kelabu. Okey, dah letak hijau merah hijau merah tak buy. Yalah, kita ramai, jadi macam tu je lah. Masing-masing ada pemahaman masing-masing. Letak traffic light. Okey. Itu je lah. Kita kena letak buy USD terus. Buy USD dengan apa? Saya tengah atur dia di mana kita akan ada 26 pair 26 pair pada mulai minggu depan 26 pair punya analisa. Contoh apa yang saya maksudkan dengan 26 pair punya analisa macam ni. Kita tengok kepada market type. Kalau kita tengok market type, saya akan gunakan daily chart saja dan weekly chart. Jadi daily chart market type dia adalah bull normal. Teruskan untuk mencari peluang untuk short. Itu je. Ke semua 26 pair. Okay, dalam table ni lah. Boleh Okey. Jadi itu saja untuk webinar kita pada malam ni. Tak rasa sejam. Sejam lah. Jadi esok yang jaga-jaga malam ni kita ada Presiden Trump dengan Presiden Korea Selatan. Kita ada tunggu kenyataan dia. Besok adalah PMI. Kalau anda nak tengok PMI untuk Jepun. Besok tengok PMI untuk Jepun. Lepas tu UK, Euro, kita ada Australia, RBA, Governor Low, besok, dan juga CPI untuk GBP ni yang besar, dan US PMI ni awal pagi. Sebelum ni sebenarnya 4:30 pagi kita dah ada, malam-malam nanti, tengah malam nanti kita ada FOMC punya minute. Mana pergi dia? Tak ada kat sini. FOMC punya minit malam satu lagi, Khamis. Saya tak trade yang ni, yang FOMC minit ni. Jadi tengah malam kita nanti kita ada untuk harga minyak API. Tak ada kat sini tapi dekat investing ni ada. Tengok kat investing economic calendar dia ada pada pukul 4.30 pagi esok. Mana dia? Kita ada US punya bill dalam masa setengah jam lagi. Besok pagi kita ada API. Ini akan mempengaruhi harga minyak. Okey. Jadi itu saja untuk malam ni. Outlook tak ada apa-apa yang saya nak update. Dan itu saja. Okey. Ikut kita punya webinar besok 12.30. Helmi punya webinar jangan lupa 12.30 dan pukul 2.30 lepas tu saya. Butang mana. Okey. Terima kasih semua. InsyaAllah kita bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.